Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke 193 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini dalam pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ada sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Kita raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen: Mariamah Zakaria, Zimah Don, Ramlah Dasuki, Ija Rahman, Yaya Lia, Syarina Osman, Safia Safian, Rukuma Yusuf, Galik Spirit, Habibah Abdul Aziz, Hasliza Abdul Rahman, Norazia Mukhtar, Zahara Alias, Nur Hayati Sulaiman, Rozia Daud, Tumira Damiri, Laila Oma, Asna Darus, Aziza Izzah, Syamsia Saleh, kemudian Fatimah Cik Mat, Aisyah Uthman, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Hitam, kemudian Karimah binti Abu Bakar, Aini Uthman, Rosnah Ismail, Wan Ismail Wan, Tuan Nurahim Syarif, Gali Ismail, Gali Sprit, Zabaria Muhammad Yusuf, Rosnani Kiyah, Ruzia Ma'aruf, Virta Delima, Jami'ah Abdul Rahman, Asamtullah Raini, Noriyah Yusuf, Panglima Hitam Zaliha Kamaruddin, Muslimah Mahmud serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu pada petang ini untuk kita membicarakan muka surat. Mohon sahabat-sahabat bantu catat muka surat yang ke-252. Lalu terima kasih kepada yang beri maklum balas, Tuan Norahim kata suara jelas, kemudian Kak Zaliha pun sebut suara jelas, serta yang lain-lain. Ahlan. Kita hari ini nak sambung daripada muka surat 252, kitab yang ke-6. Muka surat 252, kitab yang ke-6. Muka surat 252, kitab yang ke-6. Apa kata? Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon je sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada kitab yang ke-6 ini, yang mana kita dah baca dah, kitab yang pertama adalah berkenaan tentang solat. Kitab yang pertama adalah berkenaan tentang solat. Kemudian Imam Nawawi membawa kitab yang kedua, di mana kitab yang pertama adalah sangat panjang berkenaan tentang solat. Kitab yang kedua berkenaan tentang Al-Quran. Kitab yang ketiga berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamdulillah, pujian kepada Allah. Kitab yang keempat berkenaan tentang selawat untuk junjungan Rasulullah. Kitab yang kelima berkenaan zikir dan juga doa yang digunakan pada perkara-perkara yang tertentu. Dan kitab yang keenam, kata Imam Nawawi, apakah kitab yang keenam? Kitabu Adhkaril Marad wal Maut.
kitab pada membicarakan tentang zikir dan doa ketika sakit dan kematian. Lalu boleh tambah di situ kitab yang keenam berkenaan tentang zikir. Berkenaan tentang zikir dan doa ketika mana sakit. Ketika sakit dan kematian. Wa ma yata'allaqu bihima, dan perkara-perkara yang berkaitan keduanya. Serta sunnah memperbanyak ni sebenarnya tak ada. Ini sebenarnya pada bab yang berikut. Serta boleh sunnah memperbanyak mengingati mati tu gariskan serta, kata Imam Nawawi, perkara-perkara yang berkaitan keduanya. Perkara-perkara yang berkaitan keduanya. Yang berkaitan keduanya. Lalu apakah tajuk kitab yang keenam? Tajuk kitab yang keenam adalah zikir dan doa ketika sakit dan kematian, serta perkara-perkara yang berkaitan keduanya. Wa ma yata'allaqu bihima. Adapun berkenaan tentang sunnah memperbanyak mengingati kematian, itu pada bab nombor 1. Lalu digabungkan. Lalu apakah tajuk kitab yang keenam? Saya ulang lagi sekali. Zikir dan doa ketika sakit dan kematian, serta perkara-perkara yang berkaitan keduanya. Maka bab yang pertama, maka kitab itu heading besar, tajuk besar, bawahnya ada beberapa bab. Bab yang pertama, kata Imam Nawawi, bab istihbabil ikthari min zikril maut. Bab yang pertama, galakan untuk banyak memperingati mati. Maka ini bab yang pertama, betapa pada waktu itu dituntut untuk banyak memperingati kematian. Maka kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah riwayatkan dengan sanad-sanad sahih di dalam kitab At-Tirmizi, di dalam kitab An-Nasa'i, di dalam kitab Ibnu Majah. Lalu disebutkan di sini 3 kitab, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kat situ kita nampak, dan kitab-kitab yang lain. Lalu kitab yang lain kita apa? Ada di dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, ada diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ada diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tetapi bukan daripada Abu Hurairah, walaupun lafaznya lebih kurang sama. Tiga ini daripada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga ada dalam Sahih Ibnu Hibban dan ada juga dalam riwayat Al-Bazzar. Lalu banyak riwayat ini ada dalam banyak kitab yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akthiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah mengingat perkara yang memotong segala kelazatan. Dunia ini penuh dengan kelazatan-kelazatan sementara. Nabi suruh kita memperbanyak untuk mengingati perkara yang memotong kelazatan. Apakah perkara yang memotong kelazatan? Sabda Nabi, iaitu kematian. Nabi suruh banyak untuk mengingati kematian. Kita akan kembali kepada hadis ini. Kita nak perhatikan perkataan yang ketiga, iaitu hadim. Aksiru perkataan yang pertama, zikra perkataan yang kedua, hadim perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga hadim ada datang dengan dengan dua perkataan, dengan zal hazim dan juga dengan dal iaitu hadim. Kalaulah dengan zal, pada waktu itu maksudnya, dengan dal maksudnya adalah pemotong. Kalaulah dengan zal, maksudnya pada waktu itu adalah al-muzil, penghilang. Lalu kalaulah kita jumpa dalam dua riwayat ada. Dalam sebahagian riwayat ada dengan dal hadimil lazat, dalam sebahagian riwayat ada dengan zal hazimil lazat. Maka ini ada dalam kedua-dua riwayat. Cuma riwayat yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah dengan dal. Maka Nabi SAW suruh banyak memperingati perkara yang menghilangkan kelazatan ataupun memotong kelazatan, iaitu ingat mati.
Sebab itulah daripada hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan juga pada hadis-hadis yang lain, kita digalakkan untuk banyak ingat mati pada lidah kita dan juga pada hati kita. Sebab setiap kita akan mati. Walaupun kita mungkin risau untuk mati, tapi kita tak boleh lari daripada mati. Firman Allah dalam Al-Quran, "Aynama takunu", di mana pun kamu berada, yudrikumul maut, kamu akan ditangkap dan dicapai oleh kematian. Tak ada tempat untuk lari daripada kematian. Sebab itu orang yang cerdik adalah dia bukan lari daripada mati. Orang yang cerdik, sabda Nabi pada riwayat yang lain, "Al-kayyisu man dana nafsah". Orang yang cerdik adalah dia membuat persiapan untuk selepas kematian. Itu orang yang cerdik. Maka Nabi galakkan kita untuk banyak mengingati kematian. Sebenarnya hadis ini adalah cebisan kecil daripada hadis yang panjang. Ada cerita dia, ada kisah dia. Namun pengajarannya adalah kita digalakkan untuk mengingati mati. Kata para ulama, kenapa Nabi suruh banyak memperingati mati? Antara sebabnya, kata para ulama, orang yang banyak mengingati mati, maka ahrazu anil isyan, dia lebih senang terpelihara daripada maksiat. Orang yang banyak ingat mati, pengajaran dia adalah pada waktu itu dia lebih cepat dan lebih terhalang daripada nak melakukan maksiat. Kita pernah nampak tak orang yang mana beriman pada Allah dan Rasul, kalaulah contohnya dia sakit dan doktor beritahu dia ada seminggu je nak hidup. Dan dalam masa seminggu tu, adakah dia masih nak buat maksiat? Orang yang mana dia ada seminggu nak hidup, ataupun sebulan, ataupun sehari, apa dia akan buat? Maka pada waktu itu dia akan beribadah sebanyak mungkin. Dia akan meninggalkan maksiat sebanyak mungkin. Bukan sekadar meninggalkan maksiat, dia akan bertaubat daripada maksiat yang dia pernah buat. Sebab itu antara kelebihan Nabi suruh banyak mengingati mati, kata Ibnu Allan, kerana pada waktu itu ianya menjadikan kita lebih terpelihara daripada buat maksiat. Wa ad'a ila ta'ah, dan dia akan menjadikan kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Lalu sebab itu banyak ingat mati. Kalaulah contoh kita rasa susah je nak beramal, berat je nak beramal, maka pada waktu itu ingat mati. Ingat mati. Ataupun pada waktu itu kalaulah boleh, maka pada waktu itu hadir pengkebumian. Zaman kita dah susah lah lagi kalau jenazah COVID. Tapi sebab itu kita dituntut hadir ke tempat perkebumian, tengok orang ketika mana dalam keadaan sakaratul maut, supaya menjadi peringatan untuk kita. Maka itu pengajaran dia, bahawa orang yang banyak ingat mati, dia akan lebih mudah menjauhkan diri daripada maksiat dan dia akan lebih mudah melakukan ketaatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, itu adalah bab yang pertama. Sebab itu Imam Nawawi bawakan hadis ini nak menunjukkan kepada kita pentingnya bab ini berkenaan tentang sakit dan juga berkenaan tentang kematian. Bab yang kedua, kata Imam Nawawi pada bab yang kedua, babu istihbabi suali ahli al-marid wa aqaribih anhu wa jawabil mas'ul. Maka apakah tajuknya? Bab yang kedua, sunnah bertanya kepada keluarga pesakit. Bertanya tentang apa? Di sini terjemahnya tak ada anhu, berkenaan pesakit. Kena tambah. Sunnah bertanya kepada keluarga pesakit berkenaan pesakit. Berkenaan pesakit. Tanya khabar. Bukanlah bila orang tu sakit kita biarkan sahaja. Wa jawabil mas'ul. Sunnah bertanya kepada keluarga pesakit dan kaum kerabatnya. Dan kaum kerabatnya berkenaan pesakit. Kemudian kena tambah selepas itu ada tajuk yang tak ditulis. Wa jawabul mas'ul. Dan apakah jawapan oleh yang ditanya, dan apakah jawapan dalam kurungan yang patut diberi, dan apakah jawapan yang patut diberi.
Yang patut diberi oleh siapa? Oleh orang yang kena tanya. Lalu apakah tajuk yang kedua? Sunnah bertanya kepada keluarga pesakit dan kaum kerabatnya berkenaan pesakit. Sunnah. Nanti Imam Nawawi akan bawakan dalilnya. Lalu bila ada orang sakit, kita bertanya khabar. Walaupun sekarang ni tak digalakkan berziarah sebab kita tak tahu siapa yang sakit, siapa yang ada membawa wabak dan sebagainya. Tapi kita kena selalu tanya khabar. Apa yang boleh bantu, apa yang boleh tolong, apa yang kita boleh selesaikan urusan dia. Sunnah digalakkan untuk bertanya khabar. Dan Imam Nawawi akan bawakan hadis. Dan orang yang mana pada waktu itu ditanya daripada keluarga, daripada pada waktu itu kaum kerabat, apakah sepatutnya jawapan dia bagi? Jawapan dia bagi, apakah sepatutnya jawapan dia bagi? Riwayat 398, kata Imam Nawawi, rawaina fi sahihil Bukhari, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam sahih al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kharaja min indi Rasulillah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah keluar daripada kediaman Nabi setelah beliau menjenguk baginda daripada sakit yang dideritai baginda sehingga menyebabkan kematian baginda. Lalu pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib, pada waktu itu dia adalah sepupu Nabi. Sahabat yang lain pada waktu itu mereka tak masuk ke rumah Nabi waktu Nabi sakit. Yang keluar masuk daripada rumah Nabi waktu Nabi sakit adalah keluarga Nabi selalunya. Kerana Nabi telah setengah sakit, para sahabat tak nak mengganggu Nabi. Maka ketika mana Sayyidina Ali yang merupakan sepupu Nabi, menantu Nabi, keluar daripada rumah Aisyah setelah menziarahi Nabi, maka pada waktu itu sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Ya Aba Hasan, wahai Abu Hasan, kaifa asbaha Rasulullah? Bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Lalu Imam Nawawi ambil daripada pertanyaan para sahabat terhadap kepada Sayyidina Ali berkenaan tentang Nabi, bahawa digalakkan, disunnahkan untuk bertanya tentang keadaan orang yang sakit. Dan itulah juga amalan Nabi. Nabi kerap bertanya khabar tentang keadaan orang yang sakit. Bahkan Nabi kerap menziarahi orang-orang yang sakit. Maka Sayyidina Ali ditanya, sebab dia baru keluar daripada ziarah Nabi. Maka Sayyidina Ali ditanya, kaifa asbaha Rasulullah? Wahai Abu Hasan, bagaimanakah keadaan Nabi SAW? Lalu daripada soalan pada sahabat bagaimana keadaan Nabi, itu yang Imam Nawawi jadikan tajuk kepada bab ini, sunnah bertanya kepada keluarga pesakit dan kaum kerabatnya berkenaan pesakit. Sunnah ditanya supaya kita boleh tahu apa yang kita boleh bantu, supaya kita boleh tahu apakah situasinya dan kita boleh tolong dan bersedia dan sebagainya. Kemudian apa pula jawab Sayyidina Ali? Ini tajuk kedua bab, wajawabil mas'ul, dan apakah jawapan yang patut diberi oleh orang yang ditanya. Nak jawab bagaimana? Maka apakah jawapan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab. Sahabat-sahabat boleh tulis yang bahasa Arabnya. Apakah jawapan Sayyidina Ali? Asbaha bihamdillah bari'a. Saya tulis juga. Cumanya nanti sahabat-sahabat boleh tulis baris. Saya tuliskan di ruang komen. Asbaha bihamdillahi bari'a. Okey. Lalu saya dah share dah. Lalu sahabat-sahabat boleh tambah baris. Asbaha. Apa Sayyidina Ali jawab? Asbaha. Hamzah baris atas, sad mati, ba baris atas, ha baris atas. Asbaha bihamdillah, ba baris bawah, ha baris atas, mim mati, dal baris bawah. Bihamdillahi bari'a, ba baris atas, alif, ra baris bawah, kemudian hamzah tanwin atas. Asbaha bihamdillahi bari'a. Apa jawapan Sayyidina Ali? Padahal Nabi berada dalam sakit yang membawa kepada kematian baginda. Tapi jawapan Sayyidina Ali adalah apa? Asbaha, alhamdulillah, asbaha bihamdillahi bari'a, alhamdulillah, terjemahannya segala puji bagi Allah, baginda sembuh. Baginda sembuh.
Lalu daripada perkataan asbaha bihamdillahi bari'a, segala puji bagi Allah, baginda sembuh. Para ulama jadikan itu seperti Imam Nawawi, jadikan itu sebagai dalil untuk tajuk apakah jawapan orang yang ditanya patut jawab. Dia kena pada waktu itu jawab dalam keadaan mendoakan. Janganlah dia kata, dahsyat teruk ah. Teruk, tak lama dah tu. Mungkin 5 minit lagi tu KO lah tu. Mungkin 5 minit. Memang teruk, tak boleh nak selamat dah. 5 minit je paling lama. Maka tak sepatutnya jawab begitu. Walaupun keadaannya teruk, tetapi pada waktu itu Sayyidina Ali menjawab asbaha bihamdillahi bari'a, segala puji bagi Allah. Akan sembuh. Baginda akan sembuh. Satu, kenapa dijawab begini? Kalau kita perasan adanya syukur kepada Allah. Bihamdillah, segala puji bagi Allah. Apapun keadaan, segala puji bagi Allah. Yang kedua, bila dijawab dalam keadaan begini akan sembuh, pada waktu itu seolah-olah menjadi doa kepada pesakit. Sebab dia masih lagi hidup, masih lagi ada kemungkinan sembuh walaupun penyakitnya teruk bagaimana. Kemudian yang ketiga, pada waktu itu ianya mendatangkan ketenangan kepada orang-orang yang bertanya tadi. Dia mendatangkan ketenangan. Kalaulah pada waktu itu kita kata, tak lama dah ni, esok tu KO lah, pergilah tu esok pergi. Maka orang tu pun dia jadi risau. Orang tu pun dia jadi tak tentu. Orang tu pun pada waktu tu yang bertanya, dia pun jadi tak tenteram. Maka sebab itulah Sayyidina Ali pada waktu itu menjawab asbaha bihamdillahi bari'a, puji Allah, dan pada waktu itu menyebut akan sembuh sebagai satu doa untuk yang sakit dan yang seterusnya sebagai penenang kepada yang risau dan juga yang bertanya. Sebab bila datang kematian, tetap datang kematian. Lalu ianya adalah umpama doa. Sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, annahu yanbaghi liman yus'alu 'anil marid, maka digalakkan untuk orang yang pada waktu itu ditanya tentang keadaan pesakit, yang dia tahu keadaan dia bagaimana, an yujiba, pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan tadi dalam bentuk dan juga dalam cara yang boleh pada waktu itu menenangkan yang bertanya dan sebagai doa kepada yang pesakit. Ini kalaulah untuk orang biasa. Kalaulah contohnya yang bertanya itu doktor, dia tak tahu sakit apa, maka itu tak ada masalah nak terangkan. Janganlah pula pada waktu tu dah sakit dan doktor pun tak tahu apa sakit dia, history dia bagaimana. Sekali doktor tanya, apa sakit ni? Kenapa datang klinik ni? Dia pula baru belajar bab yang kedua tentang cara jawapan. Maka pada waktu tu setiap kali doktor tanya, dia kata asbaha bihamdillahi bari'a, syukur alhamdulillah doktor dah makin sihat ni. Doktor pun pening. Kalaulah dah makin sihat, kenapa datang klinik? Kalaulah dah makin sihat, kenapa datang hospital? Maka kalaulah doktor tanya, maka terangkan supaya pada waktu itu doktor itu boleh bantu. Kerana doktor bukanlah kasyaf, doktor pun bukanlah tahu history penyakit kita bagaimana. Cumanya jawapan ini diberi kepada orang yang risau, kepada orang yang bertanya. Berbeza kalau yang bertanya itu adalah tabib, adalah doktor, maka kita kena terangkan. Tak ada masalah. Janganlah pula kerana baru belajar, doktor tanya ni, nak jawab macam mana? Padahal Imam Nawawi dah sebut tentang kata-kata ucapan Sayyidina Ali. Dia pun tak jawab. Maka doktor pun pening. Tak sakit, sembuh, tapi datang klinik, datang hospital. Maka tidak menyelesaikan masalah begitu. Bab yang ketiga, kata Imam Nawawi, lalu kita dah selesai dah bab yang pertama, galakan untuk memperbanyak mengingati kematian. Bab yang kedua, apa sunnah untuk bertanya khabar pesakit daripada keluarga dan kerabatnya, dan orang yang ditanya bagaimana dia nak menjawab. Kemudian kepada bab yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah pada bab yang ketiga, babu ma yaquluhul marid wa yuqalu indah wa yaqra'u alaih wa su'aluhu an halih. Zikir yang patut diucapkan oleh orang yang sakit, zikir yang patut diucapkan untuk orang yang sakit, dan pertanyaan tentang keadaannya. Lalu ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bab yang ketiga. Ada beberapa bahagian. Orang yang sakit, apa yang patut dibaca? Satu,
Kemudian yang kedua, bila ada orang datang ziarah dia, apa yang patut diucapkan kepada orang yang sakit. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang keadaan orang yang sakit. Apakah pertanyaan yang sepatutnya ditanya? Riwayat 399 kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya riwayat ini adalah muttafaq alaih. Daripada siapa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur. Sebenarnya riwayat ni kita dah pernah baca dah. Sahabat-sahabat buka riwayat muka surat 189. Kita dah baca dah riwayat 399 ni. Lalu sahabat-sahabat buka riwayat muka surat 189. Muka surat 189. Pada riwayat pertama, muka surat 189. Kana idza awa ila firashi kulla lailah jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima. Maka riwayat 189 muka surat 189, sahabat-sahabat catat di situ. Riwayat ini telah lalu pada muka surat 189 perenggan pertama. Lalu mohon catat di situ supaya kita dah tahu, dah ulang dah riwayat ni. Maka catat riwayat ini telah datang pada muka surat 189. Bahawa apabila Nabi SAW, lalu sebab dah baca, maka kita baca laju sedikit. Ketika mana Nabi beranjak, maksudnya Nabi berada di tempat tidur baginda setiap malam, baginda akan menyatukan kedua telapak tangan baginda, kemudian meniupnya, dan pada waktu itu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita dah sebutkan bahawa walaupun dalam susunan riwayat Nabi tiup dulu baru baca, tetapi amalannya kata Imam Ibn Hajar adalah baca dahulu 3 surah ini dan kemudian tiup. Amalannya, praktikalnya adalah baca dahulu baru tiup. Bila Nabi dah tiup, pada waktu itu Nabi usapkan kepada seluruh tubuh yang Nabi mampu sampai. Kemudian baginda melakukannya mula daripada kepala, wajah, tubuh badan depan. Hal ini baginda lakukan sebanyak 3 kali. Lalu ini amalan yang Nabi buat. Lalu kenapa dibawakan dalam tajuk ini? Kita sedang cerita tentang keadaan sakit. Perenggan berikut. Aisyah berkata, perenggan kedua, ketika mana baginda sakit, baginda menyuruhku melakukan untuknya. Maka ini sebab Imam Nawawi bawa. Bila Nabi SAW sakit, Nabi minta Aisyah pada waktu itu untuk buat apa yang Nabi buat setiap malam, iaitu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup dan sapukan pada seluruh anggota badan Nabi SAW. Lalu sebab itu Imam Nawawi bawa di sini, kerana waktu Nabi sakit, pada waktu itu Aisyah buat. Lalu sakit yang bagaimana? Adakah waktu sakit demam sikit-sikit? Maka riwayat yang ketiga dibawa ketika mana Nabi sakit yang amat. Adapun ketika mana Nabi sakit permulaan, Nabi masih buat sendiri. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat yang ketiga. Pada riwayat lain dalam kitab As-Sahih disebutkan bahawa Nabi SAW meniupkan untuk dirinya sendiri ketika baginda sakit yang menyebabkan kematiannya dengan membaca muawwizat dengan jamak. Muawwizat dengan jamak. Bila muawwizat, maksudnya pada waktu itu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Lalu waktu Nabi sakit permulaan yang membawa kepada kewafatan baginda, Nabi masih buat sendiri. Lalu riwayat yang ketiga ini menerangkan apakah maksud riwayat yang kedua, sakitnya bagaimana. Aisyah mengatakan, ketika sakit baginda semakin hebat, semakin tenat, barulah aku yang meniupkan dengan doa-doa tersebut, dan akulah juga yang mengusap tangan untuk keberkatan. Lalu pada waktu itu bila Nabi dah tenat, dah tak larat, barulah Aisyah buat. Tapi ketika mana permulaan sakit waktu Nabi masih larat, maka baginda Nabi SAW pada waktu itu buat sendiri. Maka ini 3 riwayat. Lalu sebab itu bila seseorang tu sakit, sekalipun jangan tinggalkan membaca 3 surah ini, dan pada waktu itu tiup pada tapak tangan dan sapukan pada seluruh anggota badan.
Dalam riwayat yang lain, riwayat yang keempat, dia lebih kurang sama. Cuma pada waktu itu, dia ada sedikit sebanyak penambahan perkataan. Riwayat yang keempat, dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ketika baginda sakit, baginda membaca muawwizat untuk diri baginda, kemudian baginda meniupkannya. Lalu ini riwayat yang keempat. Lalu kenapa dibawakan riwayat yang keempat? Nampak macam tak ada beza dengan riwayat yang kedua. Ada bezanya. Di mana? Pada perenggan berikut. Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis ini, maksudnya riwayat yang keempat, pernah ditanya, bagaimanakah cara Nabi meniup? Maka pada waktu itu Az-Zuhri menjawab, baginda meniup pada kedua telapak tangan dan pada waktu itu mengusap ke wajah, kepala dan sebagainya. Lalu maksudnya bukanlah tiup, baca surah, lepas tu tiup begitu. Tidak. Nabi tiupkan pada tapak tangan baginda, kata Az-Zuhri. Lalu sebab itu dibawakan riwayat yang keempat, kerana pada riwayat yang keempat ini adanya penerangan daripada Az-Zuhri. Sebab itu kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang kami nukilkan pada bahagian ini termasuk juga hadis-hadis pada bab zikir yang diucapkan untuk orang gila, iaitu membaca surah Al-Fatihah dan sebagainya. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, daripada ini kita belajar 3 surah, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi sebenarnya untuk orang yang sedang sakit, dia boleh juga membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya mana? Dalilnya kita dah belajar pada muka surat 246, riwayat 390. Muka surat 246, riwayat 390, di mana daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bila beliau membaca Al-Fatihah 7 kali, maka sembuh kesan daripada gigitan binatang berbisa tersebut. Lalu kata Imam Nawawi, boleh juga baca surah Al-Fatihah ketika mana seseorang itu sakit. Maka ini 399 riwayat. Riwayat yang ke-400. Apakah riwayat yang ke-400? Yang ini kita kena sambung esok insya-Allah, sebab masa tidak mengizinkan. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya nampak ramai yang kali pertama join. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, ataupun ingin untuk hadiahkan kepada yang lain. Kita baru sahaja selesai muka surat 253 separuh, dan esok ini kita akan sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa malam nanti insya-Allah. Akan ada kuliah maghrib, anjuran masjid, saya lupa masjid apa di Kajang, kita akan ada kuliah maghrib. Lalu kepada sahabat yang berkelapangan dijemput bersama, dan pada jam 9 malam akan ada perkongsian voice chat di Telegram channel Kuliah Umar Aziz berkenaan kisah sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.